Assalamualaikum dan selamat pagi. Apa khabar semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera di samping keluarga yang tersayang. Jadi untuk sesi kali ini kita tengok balik apa yang kita telah belajar pada sesi yang lepas, di mana kita telah mengenali komponen-komponen asas motor. Jadi untuk itu kita recap semula, kita replay semula apa yang telah kita pelajari berdasarkan gambar rajah yang saya share sekarang ini, di mana dia menunjukkan beberapa komponen asas motor yang terdapat pada rajah 14. Okey, terusnya kita pergi ke rajah 15, di mana bahagian-bahagian motor yang terlibat. Baik, seperti yang kita maklum bahawa motor arus ulang-alik ni ataupun motor AU ni dia merupakan sejenis motor induction yang menghasilkan medan magnet daripada pengaliran elektrik yang dengan masukan 240 volt. Okey, di mana ini akan bertindak balas melalui komutator kita dengan berberus. Dia akan menghasilkan beberapa medan magnet dan penolakan daya medan yang berlawanan arah oleh komutator dan juga stator, dan menghasilkan tolakan pusingan mengikut fasa yang telah dijelaskan melalui sesi yang lepas. Dan kita melihat beberapa perkara, iaitu berdasarkan gambar rajah 15 ini juga kita mendapati pada frame ataupun bingkai motor kita boleh mengenali sesuatu jenis motor itu melalui plate nama yang disediakan oleh pengeluar ataupun manufacturer, yang ada beberapa data-data penting bagi tujuan penyelenggaraan ataupun pemasangan. Okey, baik. Kita akan terus ke tajuk seterusnya, di mana kita akan melihat pada nombor 3 sekarang ini. Okey, tajuk yang lepas 2.4 kita telah jelaskan. Jadi kita terus pada kefahaman kita mengapa kita pilih motor dan faktor kita buat pemilihan motor. Okey, antara yang perlu kita pertimbangkan sebelum suatu jenis motor tu kita nak pilih, kita kena tengok dulu sesuatu tugas yang sesuai untuk motor tu bekerja. Okey, 3.1 ini kita tengok di mana beban yang digunakan. Okey, beban yang digunakan, biasanya kekuatan motor ini kita nyatakan dalam unit watt ataupun kuasa kuda, HP ataupun horsepower. Dari sini kita boleh tentu nilai beban yang mampu ditanggung oleh sesebuah motor. Okey, 3.2 kita perlu juga tengok di antaranya daya kilas yang diperlukan oleh beban. Okey, daya kilas iaitu daya kilas semasa motor itu mula-mula berputar, semasa dia starting. Okey, sama ada berbeban penuh atau tanpa beban. Setiap motor ni dia mempunyai kilas yang berlainan. Sebab itulah kita perlu lihat faktor ini. 3.3 pula kita perlu tengok keadaan suhu sekeliling, di mana kalau kita nak menempatkan sesuatu motor itu dipasang, kita perlu tengok keadaan sekeliling, di mana suhu sesuatu tempat boleh mempengaruhi usia sebuah motor. Kerana apa? Sebuah motor ini direka bentuk supaya sesuai dengan julat suhu yang tertentu sahaja, iaitu tidak terlampau panas.
tidak terlampau panas sehingga menyebabkan berlakunya pengumpulan haba di kawasan motor itu yang boleh membuatkan coil ataupun gegelung tu mudah panas dan menyebabkan hangus. Dia bila haba kuat, dia akan mudah terbakar, dan ini menyebabkan kita terpaksa ganti ataupun recoiling balik motor tertentu sebab suhu. Faktor suhu ni lah yang paling penting sekali, yang perlu dijaga supaya motor kita tahan lama. Okey, 3.4. Okey, 3.4 ni kita tengok daripada segi penjagaan, di mana iaitu sama ada motor itu mudah atau sukar dijaga, ya. Sebab kita tengok keadaan tempat yang kalau kotor, kalau kita pasang juga kedudukan motor itu menyebabkan kita susahlah kita nak periksa. Sukar. Dan juga tempat tu kalau lembab, ada air, boleh menjadikan motor itu berkarat. Berminyak sebagainya pun juga menjadikan masalah. Ini lebih kepada faktor-faktor persekitaran motor tersebut ditempatkan. Sebab semasa kita nak buat penyelenggaraan ni, kita perlu kawasan yang selesa. Sebab motor ni berat, kalau nak buka dia ambil masa lama. Jadi penjagaan dia, kawasan dia perlu bersih daripada habuk, kelembapan, minyak atau sebagainya. Okey, baik. 3.5, kita melihat kepada jangka masa yang digunakan, di mana jangka masa ini ada motor tu dipilih sesuai dengan kegunaan untuk sepanjang waktu. Maknanya dia boleh on 24 jam, 7 hari. Wow, berpusing-pusing tanpa henti. Ataupun untuk waktu yang sementara, ataupun sekejap-sekejap saja mengikut kita punya timing. Maknanya kita tengoklah proses motor tu, kalau digunakan untuk sekejap, kena tengok pula berapa dia punya kadar suhu yang dihasilkan semasa pusingan sekejap tu. Kita nak tengok faktor-faktor inilah supaya motor kita tahan lama. Alright. 3.6, voltan bekalan. Voltan bekalan ini iaitu sama ada arus terus DC ataupun arus ulang-alik AU. Okey. Biasanya kita melibatkan arus ulang-alik lah. Satu fasa 240 volt ataupun 3 fasa sama dengan 415 volt. Ini adalah voltan masukan ataupun voltan bekalan yang disupply oleh Tenaga Nasional Berhad. Seperti mana yang supply dalam rumah kita, dan juga di kawasan industri biasanya 3 fasa lah. 3.7, kita melihat kepada kelajuan yang diperlukan. Sebab motor ni dia spesifik, kita nak tengoklah berapa rotation per minit. Jika motor itu kalau kita gunakan sebagai motor kawalan kelajuan, kita kena kira faktor ini. Kena kira sebab kelajuan yang diperlukan. Kalau sekadar penggunaan biasa, tidak perlulah. 3.8 pula, kita melihat harga. Setiap motor ni harganya berlainan berdasarkan spesifikasi yang terdapat pada sesebuah motor. Walaupun faktor ini tidak begitu penting atau mustahak dari segi penjimatan belanja, adalah lebih berfaedah untuk membeli motor yang dapat memberikan keupayaan yang sama tetapi berharga murah. Sebab itulah kita perlu penting kita cuba membuat pemantauan, survey dulu, bandingkan harga di setiap lokasi ataupun kedai, harga motor yang macam ini. Perbandingan tu perlu dibuatlah supaya kita boleh berjimat. Benda yang sama
kalau benda yang sama ada harga yang lebih murah, why not kita boleh pilih yang murah daripada yang membeli yang mahal. Itu adalah faktor-faktor yang kita bincangkan pada hari ini. 3.8. Jadi seterusnya kita tengok pada 3.9. 3.9 ini, okay, saya highlight kedudukan motor. Kedudukan motor ni, kita kadang-kadang kita nak tengok motor tu dipasang. Kadang-kadang ada motor dipasang secara menegak, memufuk mendata lah. Kadang-kadang ada satu aci, ada dua aci yang sambungannya dan sebagainya yang sesuai dengan keperluan. Ini penting lah bagi orang-orang yang nak pasang tu, sebab dia kena tengok bagaimana aplikasi sebenar untuk digunakan, supaya semasa nak kita beli motor tu kita tahu fungsi yang betul. Alright. Okey, bagi nombor 4 ini kita akan diperkenalkan dengan pengiraan berkaitan motor. Okey. Antaranya 4.1, bagaimana kita nak kira kecekapan, efisiensi dalam sesebuah motor. Ini adalah beberapa formula-formula yang kita tak perlu berfikir secara dalam bab ini, sebab ini adalah pengenalan cara pengiraan sahaja. Kita akan go through secara basic. Okey, saya ceritakan sedikit di mana peratus kecekapan. Soalan akan tanya, berapakah peratus kecekapan? Okey, peratus kecekapan sama dengan kuasa keluaran, power output, bahagi dengan kuasa masukan, power input, kali dengan 100. Sebab kita nak kira peratus, jadi kita kena darab dengan 100. So, jawapannya ialah peratus kecekapan sama dengan power output bahagi dengan power input darab dengan 100. Oleh sebab itu, power output sama dengan power input ditolak dengan kadar kehilangan, losses. Bagaimana kita nak mencari losses? Apakah losses ini? Jom kita kenali apa dia losses. 4.2, kehilangan, losses. Kehilangan dalam persamaan di atas mewakili jumlah kehilangan di dalam motor. Okey, losses di dalam motor. Ianya dibahagikan pada dua kategori, iaitu kehilangan tetap. Kehilangan tetap ini hasil daripada kehilangan pada stator dan rotor due to eddy current and hysteresis, dan friction, geseran, and windage loss yang disebabkan oleh putaran rotor. Ini cerita pada stator dan rotor lah. Dia beberapa faktor-faktor eddy current dan geseran, dan juga kehilangan gegelung. Itu adalah kehilangan tetap. Kita lihat pada B. Kehilangan boleh ubah. Kehilangan tembaga dalam kurungan I kuasa 2 darab dengan R. R adalah rintangan pada stator dan rotor yang mana ia bergantung kepada beban. Okey, ini lebih simple lah sebab dia boleh ubah. Sebab kita kira kehilangan pada tembaga. Tembaga ni di dalam lilitan stator dan rotor lah. Okey, dari mana kita boleh dapat losses? So dalam formula tadi kita kena cari losses, barulah kita boleh cari kecekapan. Berapa kecekapan tu?
Okey, mana power input kita tolak dengan cekapan, baru dapat power output berapa. Okey, kehilangan teras motor. Okey, kehilangan teras motor. Oh, sorry. Kehilangan teras rotor core loose. Dalam keadaan biasa, semasa motor berpusing, frekuensi rotor adalah terlalu rendah. Oleh itu, hysteresis dan eddy current losses akan menjadi terlalu lemah. Maka, kehilangan teras rotor boleh diabaikan sebab dia terlalu sedikit, dia terlalu lemah. So, kita skip faktor itu. Sebab itulah. Tapi walau bagaimanapun, dari segi detail dia tetap ada. Okey, bagaimana kita cerita kehilangan teras stator? Kehilangan teras stator ini dipanggil stator core loose. Stator core loose. Ia disebabkan oleh main dan leakage plug. Okey, dia main dan leakage plug. Apabila beban berubah, maka kehilangan flux juga akan berubah. Walau bagaimanapun, boleh dianggapkan kehilangan ini adalah sama ada semasa keadaan beban penuh ataupun tanpa beban. Alright. Frictions and winding losses. Friction and winding losses. Okay. Kita cerita masih lagi bab kehilangan. Friction dia jenis-jenis kehilangan sekarang ni. Friction and winding losses, kehilangan ini disebabkan oleh putaran mechanical rotor. Rotor tu berpusing. Semasa dia berputar, dia ada mengeluarkan putaran dan menyebabkan kehilangan. Oleh kerana kelajuan tidak berubah secara ketara dari keadaan tanpa beban kepada beban penuh. Kita anggapkan bahawa kehilangan mekanikal ni adalah tetap. Okey. Maknanya kita assume benda ni sebagai tetap. Kena clear. Stator copper losses pula. Stator copper losses adalah kehilangan arus kuasa 2 darab dengan rintangan dalam lilitan stator. Ini disebabkan oleh beban dan boleh dikira dari arus dan rintangan yang boleh diukur. Itu adalah stator copper losses. Bagi rotor copper losses, oleh kerana ada arus mengalir dalam pengalir rotor, maka kehilangan I kuasa 2 darab R dalam rotor akan wujud. Okey. Disebabkan arus rotor dan rintangan rotor tidak dapat diukur secara terus dalam motor sakat tupai, bolehlah ditentukan nilai ini secara tidak terus, iaitu dengan mengukur slip dengan tepat ketika beban penuh. Itu cara dia. Macam mana kita nak ukur slip semasa ia beban penuh. Kalau tak beban penuh, kita tak boleh kira sebagai rotor copper losses. Okey. Itu adalah bagi jenis-jenis kehilangan yang terdapat dalam motor lah. Bagaimana kehilangan dalam motor tersebut lah. Ini cerita tentang macam mana kita nak cari dia punya kehilangan dia. So ada banyak jenis-jenis kehilangan. Friction, thrust stator. Tak silap saya ada 2 jenis, kehilangan tetap dan kehilangan boleh ubah. Lepas tu dijelaskan lagi dengan beberapa jenis kehilangan lain. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semua jenis kehilangan. Alright, diharap pelajar boleh mencatat nota-nota yang penting ini kerana kita lebih akan memahami bagaimana motor ini berfungsi nanti. So kita terus kepada 4.3.
bagaimana kuasa pengaliran kuasa. 4.3 pengaliran kuasa, power flow. Wow. Pengaliran kuasa power flow ni kita tengok daripada Rajah 16. Okey, Rajah 16 ni kita tengok bagaimana pengaliran kuasa stator dan motor. Sebagai simbolik gambar Rajah 16 ini, di mana di sebelah kiri kita ada stator, okey, dan kita ada air gap, udara, ruang udara, dan kita ada rotor. Pada stator core ialah PE, stator copper losses PCAS, dan ini adalah pada stator, maknanya kuasa elektrik masuk, power input melalui air gap yang ada. Lepas tu dia ada buat pusingan, ada medan tolakan, daya tolakan dan sebagainya, dan memutarkan rotor. Okey, pada rotor ni kita ada kuasa masuk kepada rotor P berapa persen. Maknanya rotor core losses, maknanya kita perlu abaikan, tak perlu kira. Lepas tu dalam rotor juga kita ada pertakuran kepada kuasa mekanikal. Okey, maknanya kita rujuk kepada rotor copper loss, rotor copper losses. Maknanya kita pada copper losses tu kita kena kira. Dan juga kita ada pengeluaran kuasa mekanikal, iaitu friction kita tambah dengan winding losses, PM, P besar, M kecil. So inilah 3 jenis rotor losses yang terdapat pada rotor lah. Pada stator kita ada 2, pada rotor kita ada 3. Maknanya boleh disimpulkan bahawa elemen-elemen ini yang perlu kita fahami semasa nak mencari losses. Bukan untuk cara kita fahami pengaliran kuasa, bagaimana dia boleh berlaku dalam sebuah motor. Alright, harap pelajar-pelajar semua, murid-murid semua boleh faham Rajah 16 ini secara simbolik. Baik, kita teruskan lagi, di mana apabila lilitan stator ditenagakan ataupun energize, kuasa elektrik akan mengalir di dalam motor. Okey, kita plug, kita on, masuk dalam motor. Oleh kerana ia kuasa 3 fasa, kita assume sebagai 3 fasa, ianya kuasa 3 fasa, maka dinyatakan seperti berikut dalam unit watt ataupun kilowatt. Watt ataupun kilowatt. Okey, dekat sini kita ada satu formula di mana P sama dengan punca kuasa 3, ada voltan, ada arus, ada cos theta. Okey, kita tengok apa maksud formula ini. Kita jangan stres, kita perlu faham apakah simbolik ini. Kuasa masukan tidak boleh dikira dengan nilai ukuran arus dan voltan kerana adanya faktor kuasa seperti cos theta. Cos theta ni adalah faktor kuasa. Kena ingat tu, faktor kuasa adalah cos theta. Jadi teknik mendapatkan nilai kuasa masukan power input adalah dengan kaedah 2 wattmeter. Okey, baik. Apakah 2 wattmeter? Ini boleh didapati power input equal to watt 1 campur dengan watt 2. Okey, macam mana formula ni boleh dikeluarkan? Jangan gementar, relax, tengok dulu. Okey, simpan dulu sekejap, letak tepi. Dalam stator terdapat 2 kehilangan, iaitu kehilangan teras yang pertama. Okey, power core, kehilangan teras yang bergantung kepada bekalan voltan yang dibekalkan, dan kehilangan copper atau PCAS. Okey, bergantung kepada talian, arus talian. Okey, maafkan saya, bergantung kepada arus talian. Yang itu bermaksud arus talian bergantung kepada beban. Okey, yang pertama tadi kehilangan teras bergantung pada bekalan voltan. Yang ini arus talian bergantung pada beban. Okey, bergantung pada arus talian,
arus beban, bergantung pada beban. Kehilangan teras, satu kehilangan koper. Maknanya dua lah, kehilangan teras dan koper. Semuanya bergantung kepada beban arus talian. Jika kedua-dua kehilangan ini ditolak, baik, macam mana? Ia ditolak daripada kuasa masukan pi, yang tinggal hanyalah kuasa yang dipindahkan melalui ruang udara, air gap, ke dalam rotor, power rotor. So, kuasa masukan power input akan menjadi power rotor. So, bagaimana nak mendapatkan power rotor? Power rotor sama dengan power input ditolak dengan kehilangan core. Okay. Power pada core dan kehilangan pada copper. Power pada kehilangan copper lah. Tadi teras, yang ni pada copper. Okey, barulah kita dapat power pada rotor. So, dalam rotor ni terdapat kehilangan teras dan kehilangan tembaga yang bergantung kepada slip. Okey, sebab ni kita boleh abaikan dia, tak perlu kira. Jika slip dapat diukur dengan tepat, maka kehilangan tembaga rotor PQ adalah seperti berikut. Kalau kita nak kira lah. Jadi P, kehilangan pada tembaga rotor ni sama dengan S kali dengan kehilangan power rotor lah. So, apakah S? Apakah dia S? Tadi ada cerita? Ada cerita S? Kita tengok balik. Apa dia S? S. Oh, tak ada. Tapi tak apa. Kita teruskan dulu kita punya pembelajaran kita. S mungkin supply. Selepas kehilangan tembaga rotor ditolak, dari kuasa masukan rotor, power rotor, yang tertinggal hanyalah kuasa mekanikal yang dihasilkan oleh power def oleh motor. Differential ke, deviation ke, tapi dia punya simboliknya power def ni sama dengan power pada rotor ditolak dengan kehilangan tembaga, PQ. Akhirnya kuasa keluaran power output dapat ditentukan dengan menolak kehilangan mechanical, friction dan winding loss, dan kuasa yang dihasilkan oleh Pdef. So, power output sama dengan P def tolak dengan PM. Okey. Mechanical P def, PM. So, maximum mechanical power yang boleh diberikan dan juga kelajuannya ketika mengeluarkan kuasa maksima atau kuasa beban penuh serta arus talian yang diambil oleh motor apabila mengeluarkan kuasa beban penuh dan faktor kuasa beban penuh. Wow, macam pelik ayat dia. Wow. Sabar, bertenang. Maximum mechanical power ni boleh diberikan sebab dia kelajuan. Sebab kelajuannya kita ambil ketika mengeluarkan kuasa maksimum ataupun kuasa pada beban penuh, dan juga pada masa arus talian yang diambil. Semasa motor tu running pada full throttle pada beban penuh. Okay, faktor kuasa beban penuh. Itu je maksud dia. Okay, relax. Okay, baik. Bagi tugasan pada kali ini, di mana ada beberapa soalan. Soalan ini perlu dijawab dalam buku nota
Nah, jawapan-jawapannya ada, saya telah terangkan pada sesi-sesi yang lepas. Recap balik di manakah jawapan-jawapan. So, soalan pertama, apakah asas penukaran tenaga bagi motor? Apakah asas penukaran tenaga bagi motor? Yang kedua, apakah yang dinyatakan dalam hukum tangan kiri Fleming? Apakah yang dinyatakan dalam hukum tangan kiri Fleming? Soalan ketiga, di bahagian manakah terdapat maklumat penting mengenai sesuatu motor? Di bahagian manakah terdapat maklumat penting mengenai sesuatu motor? Soalan keempat, senaraikan dua jenis penutup motor. Senaraikan dua jenis penutup motor. Soalan kelima, nyatakan 5 bahagian asas motor. Nyatakan 5 bahagian asas motor. Okey. So, sekadar itu saja untuk sesi kali ini. Diharap pelajar-pelajar dapat menjawab soalan-soalan yang sangat mudah yang saya dah terangkan untuk kita faham lagi, untuk fahami suatu ilmu dengan lebih menyerap dalam hati kita supaya kita faham. Okey, baik. Sekian itu saja daripada saya. Diharap kita sentiasa menjaga norma-norma baru, mengamalkan norma-norma baru dan juga sentiasa berwaspada dengan COVID-19. So, sekian saja daripada saya. Sehingga kita berjumpa lagi pada sesi akan datang. Assalamualaikum. Jangan lupa study. Assalamualaikum dan selamat beramal.